Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Berjumpa lagi kita pada tahun ini, okey, dengan norma baharu. Okey, tahun lepas dapat berjumpa, dapat tengok muka, tahun ni dengan suara saja. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, hari ni yang kita nak belajar ialah kata ganti nama dan akronim. Okey, kalau kita tengok di PK ataupun dokumen penjajaran kurikulum, okey, kita buat hari ni adalah aspek tata bahasa. Kita akan belajar tata bahasa. Standard kandungannya 5.1, memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Okey, standard pembelajarannya kandungan tambahan ialah 5.1.1, iaitu memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat mengikut konteks. Okey, jadinya hari ni apa berkenaan dengan kata ganti nama dan akronim, anda semua perlu faham dan menggunakannya dengan betul. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok tajuk dia kat sini ialah kata ganti nama dan akronim. Okey, apa itu kata ganti nama, apa itu akronim, kita akan belajar sekarang. Okey, kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ni pun awak dah belajar dulu masa tingkatan 1. Okey, atau ni kita akan belajar semula. Okey, okey, yang pertama ialah dalam kata ganti nama. Okey, kita tengok dulu yang pertama, iaitu kata ganti nama. Okey, kata ganti nama. Baik, kata ganti nama ni yang pertama ialah ada beberapa jenis kata ganti nama ni. Ada beberapa jenis. Yang pertama ialah kata ganti nama diri. Okay, ini biasa kita jumpa. Kata ganti nama diri pula ni terbahagi kepada 3. Jenis. Okey, yang pertama ialah kata ganti nama diri pertama. Okey, yang kedua kata ganti nama diri kedua. Kuda pula, kedua. Yang ketiga ialah kata ganti nama diri ketiga. Okey, baik. Kata ganti nama diri pertama, kita tengok ni dulu. Okey, kata ganti nama diri pertama, okey, adalah diri kita sebagai penutur. Penutur maksudnya diri kita ni sebagai orang yang tengah bercakap. Okay, kita bahasakan diri kita apa. Okay, contohnya ialah saya, aku, kami. Okay, ni kalau ramai. Saya dengan aku tu seorang. Tapi kalau ramai, kami. Kami tu awak dan rakan-rakan awak tu kami. Okay, kami. Okay, ni bahasa istana. Beta, patik, hamba. Okay, tu untuk kata ganti nama diri pertama. Okey, diri kita sebagai penutur, kita yang cakap. Okey, yang kedua adalah kata ganti nama diri kedua. Okey, kata ganti nama diri kedua ni pula ialah orang yang mendengar. Okey, contoh kalau kita berbual lah, kita berbual dengan siapa? Okey, orang tu kita panggil dia sebagai awak, kau. Okey, anda. Okey, kalau ramai kita panggil kalian. Contoh saya sebut kalian. Kalian tu tak masuk diri saya. Kalian adalah awak semua kecuali saya. Itu maksudnya kalian pun tergolong dalam kata ganti nama diri kedua. Okey, untuk bahasa istana contohnya ialah tuanku. Okey, itu untuk kata ganti nama diri kedua. Seterusnya kata ganti nama diri ketiga. Okey, kata ganti nama diri ketiga ialah pihak atau orang yang diceritakan halnya.
Okey, awak tadi dalam benda ni, dalam perkara ni, contoh awak tengah berbual berdua, awak sebagai kata ganti nama diri pertama iaitu penutur, kawan awak tu adalah kata ganti nama diri kedua iaitu orang yang mendengar. Manakala kata ganti nama diri ketiga ialah orang yang awak ceritakan. Maknanya orang tu tak adalah kat situ. Okey, awak bercerita tentangnya. Okey. Contohnya kita bahasakan dia. Ia. Ia ni untuk orang, bukannya untuk benda. Okey, lepas tu kalau orang yang dihormati kita cakap dia beliau. Okey, kalau ramai mereka. Selain itu nya. Okey. Baik, itu untuk kata ganti nama diri. Okey. Dalam bahagian kata ganti nama, yang pertama ialah kata ganti nama diri. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua pula ialah kata ganti nama diri singkat. Okey. Pendek. Okey, contohnya. Okey, maksudnya singkat ni dipendekkan. Okey. Dan disingkatkan. Contoh, engkau ni panjang. Ditukar jadi kau. Disingkatkan. Aku jadi ku. Kamu jadi dipendekkan jadi mu. Okey, itu untuk yang kedua iaitu kata ganti nama diri singkat ataupun singkatan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah kata ganti tanya. Okey, kata ganti tanya ni maksud dia macam ni. Okey. Dalam bentuk ayat tanya. Okey, contoh kita nak bertanya, kita mesti ada menggunakan perkataan tertentu. Okey. Lepas tu kalau dalam ayat, kata tanya ni mesti ada tanda soal. Macam mana tanda soal? Tanda soal macam ni. Tu adalah tanda soal. Kalau dalam ayat tanya, jangan tinggal benda tu. Okey. Itu membuatkan ayat tu menjadi ayat pertanyaan. Okey. Contoh. Kata tanya apa. Biasa kalau kita guna perkataan apa, gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk menanyakan binatang atau benda. Apa benda yang ada dekat sebelah awak tu? Contoh itu. Tu kita nak tanya benda. Kita menggunakan kata tanya apa. Okey, yang kedua siapa. Siapa ni kita tanyakan orang, menanyakan orang. Orang atau nama orang. Okey, contoh siapa orang tu? Kita tanya siapa orang tu? Kita gunakan perkataan siapa. Lepas tu kalau kita nak tahu nama dia, kita tanya siapa nama awak. Bukan apa nama awak, siapa nama awak. Okey, seterusnya mana. Mana? Mana ni digunakan untuk menanyakan. Biasanya untuk menanyakan tempat. Awak berada di mana sekarang? Saya berada di rumah. Okey. Seterusnya berapa. Berapa ni untuk menanyakan bilangan. Awak ada berapa orang adik-beradik? Contoh macam itu. Berapa tu digunakan untuk bertanyakan bilangan. Okey, itu yang ketiga iaitu kata ganti tanya. Okey, yang keempat. Yang keempat kat sini ialah kata ganti tak tentu. Okey, kata ganti tak tentu ni, okey, maksud dia kata yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak pasti atau tidak tentu. Tak faham kan? Kita tahu dah.
Okey, maksudnya kat sini contohnya, contoh. Berkaitan dengan kata ganti tak tentu ni, dia ada kaitan dengan kata ganti tanya. Okey, contoh apa. Okey, kalau dalam ayat, kita tak boleh nak cakap dalam ayat penyata kita tak boleh menggunakan perkataan apa. Sebaliknya menggunakan apa-apa. Okey, apa-apa ni digunakan untuk, kita gunakan untuk benda atau hal. Okey, contoh ayat kat sini saya bagi contoh. Sekiranya mempunyai apa-apa masalah, sila bertanya dengan guru anda. Okey, perkataan kat sini apa-apa ni. Okey, ini maksudnya apa-apa ni adalah kata bilangan tak tentu. Okey. Kenapa tak guna perkataan apa? Okey, sebab yang pertama, ayat ni adalah ayat penyata, bukannya ayat tanya. Okey, sebab tu kita tak boleh sekiranya mempunyai apa masalah. Okey, dalam ayat penyataan ni, okey, dalam ayat penyata, kita tidak boleh menggunakan ayat tanya. Okey, apa tu adalah ayat tanya. Jadi dalam ayat penyata kita tak boleh menggunakan kata tanya apa. Okey, itu yang tadi contoh apa, kita tukar kepada apa-apa. Okey, kalau siapa, kita tukar kepada sesiapa. Sesiapa yang tidak hadir dalam kelas PDPR hari ini akan diambil tindakan. Contoh. Okey, kita menggunakan perkataan sesiapa, sebab itu ayat tu ayat penyataan yang dia bagi tahu siapa yang tak hadir kelas PDPR akan dikenakan tindakan. Contoh macam itu. Okey, itu adalah ayat penyataan, bukan ditanya siapa yang tak hadir. Sebaliknya, itu adalah ayat penyataan. Berbeza pula dengan ayat tanya. Kalau ayat tanya, siapa yang tak hadir hari ni? Itu ayat tanya. Okey, tapi kalau dalam ayat penyata, kita tak boleh gunakan siapa. Siapa yang tak datang hari ni akan dikenakan tindakan. Itu salah. Sebaliknya, daripada siapa tu kita gunakan sesiapa. Okey, contoh lain, mana. Okey, mana pun tak boleh guna dalam ayat penyata. Yang kita gunakan ialah mana-mana. Okey, kita gandakan. Okey, itu untuk kata ganti tak tentu. Okey, jangan pening, mudah je. Okey, kalau awak rasa macam tak faham, awak boleh pause video ni, awak tengok balik, awak fahamkan ikut pemahaman awak. Okey, yang kelima ialah kata ganti nama tempat. Okey, kata ganti nama tempat. Contoh. Okey, contohnya sini. Okey, kalau perkataan sini. Okey, sini ni. Sesuatu yang dekat ke sesuatu yang jauh? Okey, mestilah sini tu sesuatu yang dekat. Okey, contoh saya bagi arahan. Azim, datang sini. Maknanya kalau awak datang sini, awak perlu dekat dengan saya, bukan awak makin jauh dengan saya. Okey, itu maksud sini, dekat. Kalau sana, untuk yang jauh. Tapi kalau tak begitu jauh, kita panggil dia situ. Okey, situ ni untuk tidak begitu jauh. Okey, itu untuk kata ganti nama tempat. Okey, itu yang kelima, kata ganti nama tempat. Baik, yang terakhir ialah kata ganti nama tunjuk. Okey, yang keenam, kata ganti nama tunjuk. Okey, contoh. Tunjuk guna apa? Tunjuk guna jari. Jangan tunjuk guna muncung mulut. Okey, contoh yang pertama ialah ini. Kalau ini ni, bendanya dekat ke jauh? Mestilah benda yang dekat. Kalau jauh, kita gunakan itu. Contoh ayatnya, tolong ambilkan barang yang ada dekat kawasan itu. Contoh itu adalah sesuatu yang jauh. Okey, baik. Itu adalah 6 jenis kata ganti nama. Okey,
Itu untuk kata ganti nama. Yang pertama adalah kata ganti nama diri. Ini yang paling biasa kita gunalah, kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ada 3. Pertama, kedua dengan ketiga. Seterusnya, kata ganti nama diri singkat. Okay, engkau jadi kau, aku jadi ku, kamu jadi mu. Okay, yang ketiga, kata ganti tanya dalam bentuk ayat tanya. Mesti ada tanda soal. Contoh, apa untuk tanya benda. Siapa untuk tanya orang. Mana tanya tempat. Berapa tanya bilangan. Okay, tak tentu. Daripada kata tanya tu, kita gandakan dia. Okay, kata tempat untuk menunjukkan tempat lah. Sini, sana, situ. Kalau tunjuk, ini dengan itu. Kalau ini dekat, itu jauh. Okay, itu untuk kata ganti nama. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan akronim. Okay, itu kata ganti nama. Seterusnya akronim. Akronim. Okay, kita gariskan dulu. Okay, akronim. Pernah dengar akronim kan? Okay, biasa kita dengar, tapi kita tak tahu apa tu akronim. Okay, akronim ialah pemendekan perkataan. Okay, pemendekan perkataan atau akronim ni dia ada beberapa jenis. Okay, yang pertama ialah gabungan huruf awal. Okay, kalau yang tak tahu apa tu akronim, bila saya bagi contoh ni baru, oh rupanya itu rupanya akronim. Okay, baik, yang pertama ialah adun. Pernah dengar adun? Pernah dengar kan? Adun. Adun ni bukan yang adun buat kuih tu. Okay, adun ini adalah singkatan bagi Ahli Dewan Undangan Negeri. Okay, contoh yang kedua saya bagi ialah MRSM. Okay, tahu MRSM kan? Pernah dengar? MRSM tu adalah akronim atau singkatan bagi Maktab Rendah Sains Mara. Okay, tengok adun ni, ADUN. A ni adalah singkatan pada ahli, D ni singkatan bagi dewan, U ni singkatan bagi undangan, manakala N ni adalah singkatan bagi negeri. Okay, MRSM, M maktab, R rendah, S sains, M mara. Okay, itu maksud dia akronim ataupun pemendekan perkataan daripada gabungan huruf awal. Okay, yang kedua, akronim jenis yang kedua iaitu gabungan suku kata. Okay, saya bagi contoh gabungan suku kata. Ni, mara. Okay, mara ni adalah singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat. Okay, contoh kedua saya bagi ialah ni biasa, Pro2. Okay, Pro2 ni adalah singkatan atau akronim bagi Perusahaan Automobil Kedua. Okay, saya bagi contoh lain, Petronas. Okay, Petronas ni adalah singkatan bagi Petroleum Nasional. Okay, kita tengok contoh dia. Gabungan suku kata. Mara, Majlis Amanah Rakyat. M ni adalah daripada Majlis. A ni amanah. Ra ni adalah daripada rakyat. Okay, manakala Pro2 singkatan bagi Perusahaan Automobil Kedua, iaitu Per ni daripada perusahaan, O ni automobil, 2 ni adalah daripada kedua. Manakala Petronas, Petro ni adalah singkatan bagi petroleum, Nas ni adalah singkatan bagi nasional. Okay, itu contoh akronim ataupun jenis akronim yang kedua. Okay, seterusnya jenis akronim yang ketiga iaitu gabungan suku kata dengan suku kata. Okay, saya bagi contohnya kat sini ialah tadika. Ya, semua tahu ni tadika. Tadika ni adalah singkatan bagi Taman Didikan Kanak-kanak. Okay, yang kedua saya bagi contoh lain,
kugiran. Okey, singkatan bagi kumpulan gitar rancak. Okey, seterusnya contoh yang ketiga, cerpen. Ini biasa jumpa dalam antologi. Dalam bahasa Melayu ada ni. Okey, cerpen adalah singkatan bagi cerita pendek. Okey, tengok ni. Contoh yang pertama, tadika. Ta ni adalah taman, di ni adalah didikan, K ni adalah kanak-kanak. Itu maksudnya gabungan suku kata dengan suku kata. Okey, contoh kedua, kugiran. Kumpulan gitar rancak. Okey, cerpen, cerita, pen, pendek. Okey, itu untuk akronim. Okey, baik. Kita tengok semula apa yang kita belajar hari ni adalah kata ganti nama kata ganti nama dan akronim. Okey, dalam kata ganti nama ni ada beberapa jenis, iaitu ada 6 jenis, manakala akronim ada 3 jenis. Gabungan huruf awal, gabungan suku kata dengan gabungan suku kata dengan suku kata. Okey. Baik, yang terakhir untuk menguji pemahaman awak. Okey, saya akan bagi latihan. Okey, untuk kelas mula-mula ni latihannya tak susah pun. Okey. Latihan untuk mendengar rendah bahasa Melayu. Okey, memang tak susah pun. Okey, dia punya arahan ialah bina ayat. Benda biasa je. Okey, bina ayat menggunakan perkataan di bawah. Okey, nak berapa ayat? Bina ayat 20 cukup Okey, sikit sangat. Okey, kalau sikit sangat bagi lebih lah. Okey, yang pertama bina ayatnya ialah, tengok contoh yang kat depan atas ni. Yang pertama bina ayat daripada perkataan siapa. Okey, kat bawah ni awak buatlah apa soalan, apa ayat dia. Okey, yang kedua daripada perkataan sesiapa. Tadi yang pertama siapa, ni kata tanya. Okey, yang kedua sesiapa ni daripada kata ganti tak tentu. Okey, yang ketiga bina ayat yang menggunakan perkataan sana. Okey, yang keempat daripada perkataan patik. Okey, guna bahasa istana satu. Okey, lepas tu yang kelima daripada perkataan cerpen. Okey, bina ayat. Okey, jadi hari ni apa yang awak perlu buat, okey, tengok ni, benda ni semua saya minta awak untuk salin nota ni dalam buku sistem bahasa. Okey, gunakan buku sistem bahasa. Kalau saya macam scroll laju sangat ni, awak pause dulu videonya, awak salin. Okey, jangan lupa tulis hari dengan tarikh. Okey, hari ni 20 Januari. Okey, tarikh 20 Januari, hari Rabu. Okey, pause sikit-sikit, tulis nota dengan bina ayat. Okey, lepas tu bila dah siap, sila siapkan nota dan latihan. Okey, kemudian hantar tugasan anda. Okey, cara nak hantar tak susah. Okey, bila dah siap tu, snaplah gambar sikit, ambil gambar, hantar masukkan dalam grup. Okey, kat situ baru saya akan ambil kehadiran. Berdasarkan latihan awak dah siap kerja, baru saya ambil kehadiran. Kalau awak sekadar menonton video tanpa membuat tugasan, hanya sia-sia saja, saya tak akan ambil kehadiran. Okey, baik, jadi kalau awak ada apa-apa masalah, bolehlah berhubung dengan saya, tanya dalam grup boleh. Okey, saya akan bantu secara individu. Okey, kalau tak ada apa-apa, setakat itu saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.